Hello guys, hari ni aku akan share kat korang 5 telefon terbaik bawah 600 yang masih korang boleh beli pada awal tahun 2022 ni. So video yang sebelum ni aku dah share kat korang 5 telefon terbaik bawah 400 dan 500. Jadi hari ni kita nak teruskan pergi kat 600 lah. Tapi kat kategori yang 600 ni actually ada banyak juga model yang korang boleh beli, tapi aku cuma listkan 5 sajalah. So tanpa membuang masa lagi, sekarang kita akan listkan 5 telefon terbaik yang masih korang boleh beli pada awal tahun 2022 ni. So yang kelima kita akan berikan kepada Redmi 9C. Phone Redmi 9C ni actually dia memang agak popular dekat market lah. Walaupun model ni dilancarkan pada tahun 2020, tapi pada tahun 2021 ni, model ni telah di-upgradekan kepada memori yang lebih besar iaitu 128GB. Phone ni dia ada skrin 65 inci yang sangat besar, bateri 5000 yang agak tahan, dan dia juga menggunakan chipset MediaTek G35 yang sesuai untuk gaming. So kalau korang nak cari sebuah bajet smartphone yang memori dia besar, ada RAM 4GB, bateri dia tahan dan sesuai untuk gaming, phone ni agak sesuai lah untuk korang. Cuma phone ni dia tak support untuk gaming high graphic lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming high graphic, phone ni memang dia kurang mantap sikit lah. Lepas tu kelemahan dia ialah kualiti kamera dia memang nampak biasa-biasa saja, dan phone ni dia cuma guna charging 10W sajalah. So kalau korang jenis suka ambil gambar dan share dekat social media tu, kualiti gambar dia memang akan nampak kurang best sikit lah kalau kita compare dengan phone yang seterusnya. Yang keempat, kita akan berikan kepada Vivo Y20 2021. Phone Vivo ni memang popular pada tahun 2020 lah. Tapi pada tahun 2021 ni, chipset dia telah di-downgrade daripada Snapdragon 460 ke MediaTek Helio P35. Phone ni dia ada design yang nampak premium, side fingerprint yang agak friendly user, bateri yang tahan, dan dia juga menawarkan kualiti kamera yang agak cantik lah. Walaupun spek kamera dia cuma nampak 13MP dan 8MP saja, tapi kualiti gambar yang diambil oleh Vivo Y20 ni memang sangat cantik sebab phone Vivo memang dia sangat fokus dekat kualiti kamera dia. So kalau korang jenis suka ambil gambar dan share dekat social media dan kurang gunakan untuk main game, phone ni memang sangat sesuai lah untuk korang. Even muka aku yang macam lembu ni, bila ambil gambar guna phone ni, muka aku pun akan jadi handsome macam The Rock. Cuma kelemahan phone ni dia menggunakan chipset yang lama dan charging dia cuma support 10W sajalah. So kalau korang nak gunakan untuk gaming berat, phone ni memang dia akan rasa kurang sedap sikit lah kalau kita compare dengan phone yang seterusnya. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Realme C25Y. Phone daripada Realme ni memang sangat popular dekat Malaysia lah. Sebab Realme selalu menawarkan spek yang agak power dan harga dia pun agak berpatutan. Walaupun design dia nampak kurang menarik sikit kalau compare dengan Vivo Y20, tapi phone ni dia masih menawarkan kamera 50MP yang agak best, chipset Unisoc T618 yang sesuai untuk gaming, dan phone ni juga support fast charging sehingga 18W. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian dan gunakan untuk gaming, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kekurangan dia ialah kadang-kadang korang nak cari aksesori Realme ni memang ada susah sikit sebab Realme ni dia asyik beranak aja. Sebab kebanyakan phone Realme ni dia dilancarkan untuk beberapa bulan saja, lepas tu dah ada model baru untuk ganti model dia. Jadi banyak supplier pun tak berani masuk dia punya aksesoris lah. Sebab kalau dah order aksesori dia, lepas tu dah ada model baru untuk ganti model ni. Jadi aksesori dia orang dah kena buang dekat tepi lah. Jadi tak ramai lah yang ingin nak jual aksesoris dia. Yang kedua, kita akan berikan kepada Infinix Hot 10s. Kalau kita tengok spek dekat online, phone ni memang best sangat. Sebab phone ni dia ada skrin 6.82 inci yang agak besar, chipset G85 yang sesuai untuk gaming, bateri 6000mAh yang agak tahan, dan dia juga menawarkan memori dan RAM yang paling besar dalam kategori ini, iaitu 128GB dan 6GB RAM. Walaupun brand ni masih baru lagi kat Malaysia, tapi spek yang ditawarkan oleh Infinix ini memang agak best. Sebab harga dan spek yang ditawarkan oleh Infinix ni memang boleh lawan dengan brand Redmi dan Realme. Jadi kalau korang nak cari sebuah phone budget yang sesuai untuk gaming, nak memori besar, nak skrin yang besar, nak bateri yang tahan, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan dia ialah aksesoris dia memang susah nak dapat.
Lepas tu kalau korang nak trade in balik kat kedai pun harga dia tak tinggi sangat lah, sebab phone ni dia memang kurang popular dekat market lah. Lepas tu phone ni dia cuma guna charging 10 watt sajalah. Jadi masa charging tu memang korang kena ambil masa yang lebih lama baru dia boleh penuh lah, sebab bateri dia 6000 mAh lah. Yang pertama kita akan berikan kepada Redmi 10. Phone Redmi ni memang sangat terkenal kat market. Phone ni dia ada skrin 6.5 inci yang support resolusi Full HD+. Lepas tu skrin dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Dia ada refresh rate 90Hz, ada fast charging 18W. Dan phone ni juga ada dua speaker. Jadi kalau korang nak cari sebuah smartphone yang sesuai untuk gaming dan nak experience yang lagi best sebab ada dua speaker, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan dia ialah memory dan RAM dia agak kecil sikit kalau kita compare dengan phone Infinix tadi. Tapi phone ni kalau korang nak cari accessories dia memang senang lah, sebab Redmi ni memang dia sangat popular dekat market lah. Lepas tu kalau korang lain kali nak jual balik kat kedai, phone ni dia boleh trade in dekat harga yang lebih tinggi lah, sebab accessories dia senang dapat, spare part dia pun ada. Dan phone Redmi ni memang ramai lah yang suka gunakan untuk gaming lah. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk jangka masa yang lebih panjang, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. So itu saja 5 telefon terbaik bawah 600 yang masih korang boleh beli pada awal tahun 2022 ni lah. Tapi actually ada dua model phone lagi yang masih korang boleh beli lah, tapi saya tak berapa suggest kat korang. Sebab dia punya return rate tu banyak sangat lah. Sebab bila kawan aku jual handphone tu, dia punya claim set tu dia banyak sangat lah. Phone pertama ialah Redmi 90 lah, okay. Sebab phone ni memang ramai yang hantar balik kat claim dekat service center lah. Sebab ini bukan aku kata, korang check dekat online, korang pun boleh nampak lah. Sebab Redmi 90 dengan Poco M3 kalau tak silap, ini dua model dia memang dia punya return rate banyak lah. Banyak yang selalu guna-guna, tiba-tiba itu phone dia tak boleh hidup. Jadi dua model ni memang ada masalah dead boot lah. Kita panggil itu dead boot sebab phone tu dia tiba-tiba tak boleh on. Saya tak pastilah dia orang update lepas tu software problem ke, memang dua model ini ada problem. Sebab dia punya return rate memang banyak lah. Korang boleh tengok dekat online, memang ramai yang komplain dua model ni banyak problem lah. Jadi kalau korang nak beli tu boleh belilah, tapi saya tak berapa suggest lah. Sebab kadang-kadang kalau mungkin korang guna berapa bulan saja tiba-tiba dead boot kan, nanti data tu nak dapat balik memang susah lah, tak boleh dapat balik lah. So saya tak berapa suggest korang beli dua model ni lah. So harap video ini dapat membantu korang untuk memilih handphone yang lebih sesuai untuk korang lah. So kalau korang nak gunakan untuk social media, nak design yang cantik, nak kamera yang cantik, saya akan suggest korang ambil yang Vivo. Kalau korang nak gunakan untuk gaming tu, mungkin korang boleh ambil yang Redmi dan Infinix lah. Tapi kalau korang nak yang murah, boleh ambil yang Redmi 90 lah. So saya rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.